Hello? Okay. Dah mula ke tak dengar? Hello. Hello, okey dah dengar. Okey dah. Okay. Saya mula sekali lagi tadi tak dengar. Betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lah. Untuk hari ini kita tengok apa yang saya janji mengenai situasi semasa dan pemilihan saham berkaitan. Untuk situasi semasa, result kita boleh tengok mungkin dalam tengah hari mungkin Majlis Raja-Raja akan keluarkan statement tengah hari ini. Mujurlah semalam, saya ingat ke ada berlaku dekat istana dekat Johor. Rupanya istana dekat Brunei ada putera raja meninggal semalam, Tengku. Kita Al-Fatihah pada beliau. Dan pemilihan saham berkaitan. Pemilihan saham berkaitan saya akan tunjuk, kita jangan terus masuk tau. Pemilihan saham berkaitan ni kita tunggu dia habis retrace sebab kebanyakan indeks dia akan jatuh kalau ikut sentimen, tapi tak jatuh teruk sebab tengok hari Jumaat itu tak ada yang jatuh teruk. So tajuk adalah kedudukan indeks dan cabaran. Indeks-indeks kita akan tengok satu persatu, catalyst dan sentimen pelabur, dan seterusnya bacaan counter terpilih trading plan. Okay, kalau kita tengok FBNKSCI ada kejatuhan hari Jumaat, dia kejatuhan ni tak ada kejatuhan yang besar, dia just follow yang berlaku pada hari Rabu. Pada hari Rabu. Okey, hari Jumaat tak ada jatuh teruk.
kita punya support ada 1474 dengan 1450. Worst situation dia akan jatuh lagi. Tapi kalau ikut apa yang berlaku, pelapur tak ada lah menjual sampai habis. Sikit saja ni. Sampai 1494. Dia punya support 1490. Dia sentuh support dia naik balik. Sampai 1494 mati. SCI. Kita tengok dulu. Dia pecah tak 1490. Saya rasa dia akan pecah. Dia akan turun ke bawah. Sampai 1474. Ni ke SCI lah secara keseluruhan. Healthcare belum menarik walaupun kes makin meningkat. RSI dia naik atau ke bawah. Tunggu dia habis ke bawah dulu. Mungkin dekat 3860 ataupun 3563. Kalau macam worst situation sampai sini baru dia akan pecah naik balik lah. Macam yang berlaku pada bulan Mac. Tengok bulan Mac healthcare. Ni bulan Mac. Kalau ikut healthcare ni dia daripada sebelum ni pun dia dah set away dah ni bulan Mac. Start bulan April dia baru naik. Ada penurunan sedikit pada September. Kenaikan pada Oktober sedikit. Tunggu dia habis rehat dekat 3563. Ni saya tengok chart bulanan. Chart bulanan bagi healthcare. Kenapa kita tengok healthcare? Sebab dia berkaitan dengan apa? Glove dengan vaksin. Okay, ni healthcare. Tengok by week pula. Bulan Mac kat sini. So dia mula kenaikan. Ni by week. By month. Dia mula naik pada April. Dia ada kenaikan pada Oktober sedikit. Tapi dia dalam daily punya dia tengah rehat. Daily punya dia tengah rehat. Daily punya. So tunggu dia habis rehat dulu. Healthcare salah satu sentimen pelabur. Cuma kena tunggu rehat. Kebanyakan counter perlu rehat. Indeks perlu rehat. Ni healthcare. Nak habis dah rehat. Sabar sikit dah mungkin. Sampai hari Rabu. Hari Selasa ataupun hari Rabu. Hari Rabu baru dia akan mula kenaikan lagi. Dan dia punya kenaikan akan kenaikan tinggi lah. Okay, teknologi meneruskan kenaikan. Ni dia buat resisten baru ni. 62.5. Ni resisten baru. Kemungkinan teknologi dia akan rehat sekejap sampai dekat last dia punya RPS dekat sini. 58.59. 59.14. Kita rehat sekejap. RSI tengah turun. Dengan sentimen penjualan akan berlaku, teknologi akan rehat juga. Tapi kenaikan dia slow lah teknologi. Cuma healthcare ni bila dia jatuh mungkin kenaikan akan besar sedikit. Utilities ada kenaikan hari itu
Cuma dia nak jual balik, tunggu dia rehat juga. Utilities kebanyakan indeks ni tengah rehat. Plantation saja. Jika ada pembelian besar-besaran, ada berlaku kenaikan. Sebab dia tengah berada di lower low sekarang kat kawasan sini. Ni plantation ni. Kalau ada news ataupun catalyst, dia akan berlaku kenaikan. Sebab dia dah habis RSI ke bawah dah, walaupun masih dekat tengah-tengah. Maksudnya ada sentimen untuk kenaikan. Financial tak ada banyak pilihan untuk syariah punya counter. Financial. Yang ada pun BIMB, Indeks Islam Malaysia Berhad. Yang lain CIMB apa semua non syariah. Tinggal dia je pada hari Jumaat itu, tinggal financial saja yang indeksnya positif pada hari Jumaat. Yang lain termasuk transportation pun jatuh. Energy belum lagi. Jatuh naik pun dia tak naik. Dia tak akan ada kenaikan. Hanya dengan sentimen crude oil sahaja dia akan naik sedikit sahaja. Tapi tahun ni belum lagi. Industrial product pun sedang menghala untuk berehat jauh lagi ni. Yang ni mungkin sampai Jumaat ni industrial. Wallahualam. Tengok kita letak tanda support dia 143, 141. Industrial, transportation mungkin rehat sedikit, lepas tu meneruskan kenaikan transportation. Sebab dia baru naik. Biasanya sentimen masih kuat lagi. Okay, construction dia sama dengan healthcare. Sedikit masa, memerlukan 1-2 hari untuk naik balik. Ini dia ada last support ni. Tanda. Ini menang. Ada satu saya tak buat, telecommunication tengah sideways lagi. Dia ada kejatuhan besar hari ni, telecommunication ni. Sikit lagi. Ini keseluruhan indeks. Maksudnya lebih kepada dia akan berehat dalam 1-2 hari indeks. Okay, indeks akan berehat 1-2 hari dan ada indeks-indeks terdekat akan buat pusingan balik, antaranya healthcare, transportation,
IT mungkin. Construction IT tak adalah kuat sangat, tapi sentimen mungkin ada. So keseluruhannya dia akan berehat walau disebabkan nombor satu sebab sentimen pelabur. Dia akan berehat mungkin dalam 1474 sini. Akan berlaku jualan bagi pelabur-pelabur baru sampai sini ataupun sampai sini. Lepas tu tak silap tarikh ni BPN masuk mungkin pelabur runcit dia akan masuk balik dalam sedikit lah, masuk balik. Keseluruhan mingguan tunggu habis berehat, termasuk kaunter-kaunter healthcare, construction, transportation dengan IT. Cabaran dia itulah akan berlaku kejatuhan untuk mulai esok. Bergantung kepada cara sentimen tu dihebahkan. Kalau sentimen tu dihebahkan secara baik, akan berlaku rehat sekejap tapi tak banyak, tak kuat. Akan ada kenaikan indeks-indeks yang lain. Tapi kalau sentimen tu terlalu buruk, dia akan makin jatuh. Saya tandalah support 1450. Dekat 1450. Okey. Situasi dia hari ini. Hari ini berhati Stanley. Lepas tu tengok saham. Saya rasa dia orang akan senyap. Biasa ramai akan senyap. Berdiam diri untuk tengok saham. Sebab tu hari Isnin mungkin berlaku penjualan, mungkin besar-besaran ataupun sederhana besar lah. Okey, yang kedua kita tengok catalyst dan sentimen pelabur. Catalyst memang itulah berita hari ini. Saya raja mungkin dengan hari. Sentimen pelabur peringkat awal memang menjual lah. Penjual akan memenangi dalam 1-2 hari sebelum pelabur masuk balik, disebabkan ada news-news daripada kerajaan, termasuk dengan pengumuman BPN pada minggu depan. Minggu lepas dah ada yang dapat, banyakkan Maybank akan masuk minggu depan. Sentimen pelabur dia akan rehat sekejap, trend dia akan rehat sekejap dalam 1-2 hari ataupun seminggu agak teruk lah. Kalau dia seminggu merah tu agak teruk, sebab seminggu merah ni menandakan pelabur dah berputus asa. Kita harap sampai hari Isnin saja ke hari Selasa dia akan naik balik, ataupun sampai hari Selasa, hari Rabu bermula untuk rebound balik ke atas. Okey. Antara yang pertama healthcare ni walaupun dia dalam keadaan untuk berehat, cuma kita perhati kaunter-kaunter yang kita
target healthcare. Antaranya masih lagi tembungan antara glove dan zinc. Kalau perasan, semalam saya dah hantar dalam grup ada berita daripada Kementerian Sains dan Teknologi semalam. Kementerian Sains dan Teknologi berkaitan penubuhan jawatan kuasa kecil untuk jaminan akses vaksin COVID-19. Apabila berlaku macam ni, fokus untuk vaksin bukan lagi kepada kaunter-kaunter kecil. Jadi siapa yang nak fokus vaksin, tunggu di Parma dengan Parma Niaga habis rehat. Lepas tu ada rezeki masuk dekat situ, tanda support resistant. Sebabnya yang akan dapat kontrak dua company ni. Cuma company-company kecil tu yang lain macam Bintai, lepas tu HWGB, tak ingat lah kontor apa, Withrock ke apa. Kontor-kontor tersebut tu dia vaksin dia daripada negara lain, negara Russia, negara US, tapi Kementerian Sains dan Teknologi dia memilih vaksin daripada China. Dan syarikat yang akan agihkan adalah Parma Niaga dengan Diparma. So berarti dengan Parma Niaga dengan Diparma untuk vaksin. Ini vaksin. Habis dia rehat. Mungkin dalam sini lah. Ini Parma Niaga 4.7. 3.8. Tengok ada kenaikan. Tapi tunggu habis rehat mungkin dalam 3.6%. Ni kalau untuk long term lah. Untuk long term tapi counter vaksin. Mid term pun boleh, short term pun boleh. Tapi bergantung pada ROI masing-masing. Kita tengok di Parma. Dividen pada tak ada masalah. Untuk midterm ni, kalau siapa yang berminat counter vaksin boleh fokus kepada dua-dua counter ni. Sebab dua counter ni yang mendapat projek vaksin under government. Dividen pun ada. Harga murah sikit pilih di Parma, untuk harga mahal Parma Niaga lah. Okay. Tunggu healthcare rehat, habis rehat dulu. Kedua glove pun sama. Glove pun tengah rehat. Top glove Care Plus apa semua tengah rehat. Haptalega semua tengah rehat. Tunggu healthcare habis rehat, pilih counter-counter yang anda berminat, antara memilih mengikut dividen polisi ataupun memilih untuk ROI mingguan, harian, bergantung. Tunggu dia habis rehat. Tengok RSI dia, tengok bawah. Habis dah ni dalam 2 hari. Sama je.
Konten kecil HRT bersama. Semua mengikut ni. Tunggu habis rehat. Ni yang pertama. Catalyst. Yang kedua, masih lagi transportation. Transportation baru tiba-tiba naik kan. Okay, transportation ni pun tunggu rehat sedikit sebab sentimen ni bergantung kepada apa macam mana kerajaan handle bila keluar news nanti transportation. Bila umum PKP, tengok dia buat kenaikan. Dia akan rehat dalam kawasan sini sekejap, sehari 2 hari. Lepas tu dia akan meneruskan kenaikan. Transportation, boleh puan hati. Transportation bila dia dah start apa dia nak buat uptrend hari tu, ramai yang berlaku juga apa sindiket-sindiket dia masuk kontor-kontor tertentu untuk menaikkan harga. Kalau perasan sampai 1000%, 2000%, 300%, 400% ni minggu lepas. So minggu ni dia akan rehat dulu sekejap. Lepas tu dia akan teruskan kenaikan lah. Dia akan buat high low. Ni dia punya high, new high. Ataupun sini boleh buat new high kat sini. Yang ni. Lepas tu dia akan buat high low lah. Sini dia punya low. Low, high, high low. Baru dia teruskan kenaikan. Transportation. Kenapa transportation? Sebabnya bila orang tak dapat bergerak, sekarang apa PKP yang disambung dekat Sabah. Lepas tu DG Dr. Hisham cakap kemungkinan Selang Hulu Lembah Kelang pun dia akan sambung PKP sebabnya kes masih tinggi walaupun semalam 75, 73 kes dekat Selangor dan dekat wilayah pun tak banyak. Cuma dia cakap kemungkinan PKP disambung. So transportation adalah pilihan sebab orang tak boleh bergerak dan orang akan pilih untuk ambil jalan tengah, maksudnya dia tak keluar, orang lain keluar. Tiba-tiba pos Malaysia naik minggu lepas. Kenaikan tiba-tiba. Dia jatuh, lepas dia buat 2 kali kenaikan, 2 hari kenaikan. Dia rehat balik buat merah balik. Dia akan rehat dulu dalam sini. Pos Malaysia sama. So boleh perhati lah. Tunggu dah habis rehat. Semua nak rehat depan. Nombor 3 ni sideway IT tengah sideway. Tapi bila orang tak dapat bergerak, orang akan fokus pada IT. Maksudnya duduk kat rumah dia akan tengok lah. Dia akan mula mencari penggunaan internet akan tinggi. So mungkin ada sedikit perubahan dekat IT, telecommunication and media. So perhati IT, walaupun indeks tengah sideway, dia ada kejatuhan bawah, dia cuba buat new low, tapi perhati counter.
Ini adalah sentimen pelabur. Bila tak dapat bergerak dalam keadaan ekonomi slow dengan dalam keadaan kes meningkat, berarti tiga indeks ni, healthcare, transportation dengan IT. Sentimen pelabur akan pergi ke sini. Untuk teknologi dia akan bergantung kepada Amerika Syarikat. Bila Amerika Syarikat dia naik, dia akan naik. Amerika Syarikat turun tu. Consumer produk, lebih lagi gold, dia akan follow gold dunia juga. Gold tengah naik sekarang. Gold tengah naik, tapi saya tak pasti sampai bila dia naik. Dia dah melepasi balik 1900, tak silap saya last dia 1919 gold punya harga. Consumer produk, industrial mungkin slow sedikit, akan mula slow sebab kilang tak dapat operasi dengan baik. Lain-lain pun slow. Okay. Kita pergi kepada bacaan counter. Bacaan counter saya tengok ada dalam, hantar dekat chat. Ifka, Miko, Iconic, EFOS, Indonesia. Ifka ni saya rasa dan syariah lah. Ifka ke ada ejaan lain tak keluar, dan syariah mungkin. Miko Industrial Product, Woods kena tengok apa US juga. Sekejap saya tengok dekat investing.com. Industrial nanti saya share dari group apa yang berlaku untuk Woods dekat US. Cuma kita tengok je counter. Tengah uptrend. Counter Miko ni tengah uptrend. Cuma kalau dia berehat, tanda sikit. Dia akan berehat sampai mana. Mungkin berehat sampai 450. 450 ke 445. 445. Okay, 445. Dia rehat sampai 445 untuk dia teruskan kenaikan Miko. Tapi dia kena tengok sektor dia dulu. Ini nama dia. Dia kat sini. Nanti saya share sektor dia. Untuk Miko ni macam mana. Kalau dia kenaikan alhamdulillah. Tapi dia masih lagi uptrend. Jangan bagi dia patah trend lah. Maksudnya kalau dia jatuh bawah 445 ni hati-hati. Dia jatuh bawah higher low. Itu kena hati-hati. Takut berlaku pertukaran trend. Dia akan buat new low, akan berlaku trend. Lagi-lagi kalau dia jatuh dekat bawah daripada 410. Agak bahaya.
Kita tak nak dia berlaku perubahan trend daripada uptrend ke downtrend. Ni Miko. Dia punya resistance dekat 50 sen. Resistance 50 sen, dia pecah 50 sen, dia akan buat new high lah dekat sini. Cuma kena tunggu dia rehat dalam sehari dua atau sampai sini dia kata baru dia akan buat kenaikan. Masa dia nak buat kenaikan tu masa kita masuk balik. Ni Miko. Lepas tu ikonik. Water kecil. Consumer product, travel, leisure, hospitality. Ikonik masih lagi dalam trend lower low, trend lower low. Perubahan tak ada perubahan yang besar. Mungkin dia akan rehat sampai 47 475. Okay. Sampai 475. Saya tak boleh jangka dia punya sideway ni panjang mana. Dia tengah lower low. Dia kena cari new high. New high dia kena pecah dekat antara 550. Dia pecah 550. Dia rehat kali kedua. Kat situlah tempat masuk untuk ikonik. Sekarang ni RSI penuh menurun, dia akan rehat dulu sampai 475. Next, EFOS. EFOS ni ramai duduk queue. Jumaat cuba buat new high tak jadi. Dia cuba buat new high tak jadi. Dia cuba pecah 50% tak jadi. Keep sabar dulu. Tunggu dia habis rehat lagi sampai 430. Tengok cubaan kali kedua. Dia dah cuba hari Jumaat hari tu. Tapi tak menjadi. Dia cuba nak buat new high tak jadi. Force. Tunggu dia rehat sampai 430 balik. Lepas tu dia buat kenaikan baru. Lain. Jadi mulus. Mulus pun sama. Masih lagi dalam kotak ni. 725. Dia kena solid punya candle lebih 725 barulah dia dapat new high. Dia akan berehat dulu sampai paling tinggi 650. Jangan dia pecah dia 650. Kalau dia pecah 650, kemungkinan dia akan buat new low. Dia akan buat new low, lepas buat lower low ke bawah. Masih lagi nak kata downtrend, dia tak downtrend lagi. Sebab dia cuba buat kenaikan balik. Dia sideway, kita boleh panggil sideway uptrend lagi. Sini. Cumanya dia kena dapat pecahkan 725 solid punya candle. Tak kisah merah ke
hijau, kena pecah ke atas. Lepas tu dia buat dia buat gate up, dia akan jadi merah. Kalau gate up biasa, pembelian hijau, tapi dia akan jadi ada kekosongan lah, kena tutup kekosongan tu. Okay, mula ada lagi kaunter lain? Tak ada dah. Boleh buka sound. Untuk pembincangan dua hala. Nabila Aizah dengan Abdul Latif ni. GTB uptrend, cuma bagi dia rehat sampai 585. Dia akan rehat kawasan sini sebab dia tengah signal RSI tengah untuk tunggu turun berehat. RGTB. Okay. Boleh guna ni earphone, tak ada masalah. Buat perbincangan dua hala sebab tak ramai. Ada apa-apa nak tanya? So rasa kalau macam dalam situasi sekarang kan, rasa better hold ke macam mana tu? Hold tu tengok baru ni kan turun tu. Iyalah hari Jumaat. Terkejut dia tu, tengok dah turun berapa. Counter apa tu tuan? Counter apa tu? 80 dengan apa, pasut GB tu tiba-tiba tengok petang dah turun 15 sen. Dia turun dekat tempat sama 80. Ke tuan beli dia punya beli warrant ke? Bukan 80 atas. 80 ni 80 bukan warrant. 80 ni jatuh dekat 0.08. Beli berapa? 0.9 lah. 0.9. Oh, beli sini. Kalau ada kenaikan pun dia akan naik, dia akan buat merah macam ni juga. Dia ada kawasan sini. Dia ada dekat kawasan 0.08. Kecuali trend dia patah, dia akan turun balik dekat 0.07. Kalau trend dia patah, dia akan turun sini balik. Kalau trend dia tak patah, dia berada di sekitar sini, antara tak ada volume langsung, ada dalam tak sampai 30,000. Itu peluang lah. 80 ni sebab ramai sangat dia tengah di queue. Jadi bila dia ramai queue, dia susah nak naik laju, dia susah nak turun laju. Dia susah nak naik laju, dia kelebihan kalau tengah kejatuhan, dia susah nak jatuh banyak lah. Kelebihan dari segi kenaikan, dia susah nak naik banyak sangat. Tengok dia buat sampai 10 sen tu, terus
tak boleh buat. Terus jatuh. So apa yang akan berlaku, antara dia akan jatuh sampai 0.07 ataupun dia berada dekat sekitar sini saja, 0.08. Maksudnya dia jatuh juga tapi dia naik balik, dia akan buat echo dekat 0.07, tubuh dia dekat 0.08. Pasu agak teruk lah. Pasu dia jatuh lagi bawah, maksudnya dia cuba naik tu tak jadi. Jadi dia buat new support lah, 0.05. Ni pun dia follow bulan berapa ni? Bulan Julai. Jauh ni punya support. Tak ada yang terdekat lah bulan Julai. So antara AT dengan pasu ni, pasu agak bahaya sikit lah. Pasu agak bahaya sikit. Tapi dia, kalau tuan beli dia punya, kita beli main counter, kalau kita sanggup sabar tak ada masalah. Tapi kalau kita laburkan semua dekat situ tu masalah sikit lah. Sebab counter ni counter penny kan. Saya ingat ke ada juga dia nak naik, tiba-tiba jatuh hari Jumaat. Duduk main sini je kan. Ikut petang. Kalau ikut daripada awal bulan 10 tu, dia possible untuk naik tu ada. Tapi bila dia jatuh pada 12 Oktober tu, terus dia cari support baru. Maksudnya support sini tak kokoh lah, 0.06, 0.05. Rasanya pasu dia akan jadi volume tak ada. AT volume masih ada. Maksudnya jatuh dekat 0.07, lepas tu dia akan naik balik, dia keluar, maksudnya dia closing tempat yang sama 0.08. Tapi kalau untuk pasu ni saya rasa dia cari lagi support lain, mungkin sampai bawah lagi 0.035 macam ni. Kecuali dia tak ada apa kita panggil, tak ada volume. Kalau tak ada volume tak ada masalah. Tak ada volume orang tak perhati lah. Pasal orang tak perhati. Tak ada mic. Echo First, Way and GRC DGSB Meridian tidak. Echo First dia akan rehat sampai 380. Kalau jatuh bawah 380 tak menarik. Tu last higher low dia untuk uptrend. Kalau dia nak jatuh lagi jangan bagi lebih 360. Kalau jatuh sini dia dah patah trend 380. Cuma kalau dia nak tunggu lagi 360, pecah 360, dah dia cuba buat new low, new trend lah. Trend dia uptrend. Sekarang ni uptrend. Echo First masih uptrend sekarang. Echo First. Property. Property belum buat new high. Tak jadi. New high dia. Kita perhati dulu. Cuma dia uptrend tapi risau dia patah trend.
Goodway ni untuk kejayaan. Goodway masih uptrend. Tengok dia rehat, jangan bagi pecah yang kalau sebenarnya dia tak boleh pecah 740, tapi last dia boleh kalau dia nak turun pun yang bagi lebih 680, yang bagi lebih 680. Tapi kalau saya ikut sekarang ni, kalau dia turun bawah lagi pun dah tak cantik dah ni. Tak cantik untuk uptrend ni. Sepatutnya minta dia main dia dalam kawasan sini, baru dia cantik untuk uptrend. Cuma RSI tengah menunduk, mungkin dia akan rehat lagi. Mungkin akan rehat sampai sini. Allahu Akbar. MGRC, DJSP. MGRC pastikan 60 sen. Pecah 60 sen. InsyaAllah dia akan uptrend. Masih dalam kurungan lagi. 575. 60 sen solid. InsyaAllah tak ada masalah. MGRC tengah naik. DJSP perhati jangan bagi lebih 18. Jangan bagi lebih 18 kejatuhan. Sebab dia tengah simbol nak menjual ni DJSP. Yang ni menarik. Meridian ni last dia 380, mungkin akan berlaku kenaikan. Dia standard dia macam tu je. Macam ni. Tunggu sikit naik, dia akan naik. Meridian. Dia dekat high low. Dia tengah nak buat new high. Cuma hari Jumaat hari tu dia punya volume saya rasa tak besar sangat. Volume Meridian. RM25,000. Tak besar sangat. Tapi masih dalam uptrend. Dan tidak satu lagi. Tidak dalam kurungan lagi. Belum buat new high. Dia kena pecah 18. Dari sini baru dia confirmation. Tapi RSI tengah mendongak. Cuma RSI mendongak tapi dia tak buat satu candle full. Dia hanya buat ni saja. Doji saja. Tidak. Ni Puan Nabila ada tanya apa? Tak ada lagi setakat ni. Tak ada lagi. Maksudnya bersedia tunggu merah tu. Dah reda dah. Dah reda dah. Tengok portfolio tu dah reda dah. Portfolio dah reda. Dia proses kita melabur ni, dia macam kita beli barang, kita jual balik dekat kedai lah. Ada hari, contoh sayur yang volatile lah. Sayur volatile, contoh saya bagi contoh harga tomato. Harga tomato kalau musim hujan, harga dia mahal sangat sebab barang tu tak ada. Permintaan tinggi. Barang tu tak ada. Harga dia bercecah RM8 sekilo. Bila tengah cantik, harga dia murah.
harga dia boleh jatuh RM2, RM9.8 sekilo, satu kotak dalam satu RM18, RM20, satu kotak 10 kilo. Sama juga saham. Bila berlaku macam ni, dia harga dia jatuh lah. Harga dia jatuh. Sentimen-sentimen ni. Tapi saya tengok yang apa yang berlaku dalam apa daripada March ke sekarang, sentimen dia tak seperti masa March hari tu. March hari tu dia jatuh agak merudum kan kat SCI, kita tengok. Dia tak akan jadi macam tu lah. Kat bulan March jatuh agak merudum sampai satu berapa mata ni? Sampai 1345 mata. Dia tarik sampai dekat 12. Dia tak ada sampai macam ni lah. InsyaAllah. Mungkin dia akan berehat sekejap sampai 1490 ni, ataupun turun sikit lagi pun dekat 1445 lebih saya tunjuk yang harian punya. Yang kenaikan daripada March sampailah Julai. Lepas tu dia ada penurunan. Ogos, September. Yang ni tengah apa, tak stabil. Tapi dia tak akan berlaku macam ni. InsyaAllah. So tak perlu tarik diri awal lah. Kalau kita yakin, teruskan. Cuma tanda support. Kalau lagi pecah, tanda lagi tanda. Harian untuk minggu ni kita tanda support . Kalau kita masih nak hold, kita tanda support baru kita tengok pergerakan dia macam mana. Cuma hari Isnin dengan Selasa tak perlu nak berhajat untuk kata nak tiba-tiba nak dapat berapa 30%, 50%, 100% tu agak bahaya lah. Untuk 2-3 hari kita tengoklah macam mana kerajaan uruskan sentimen tu macam mana. Kepentingan sebenarnya kerajaan bila berlaku dia nak uruskan satu sentimen ni, dia kena counter balik. Dia tak perlu terlebih-lebih counter. Kalau terlebih counter, labur dia akan ragu-ragu. Counter sekadar untuk apa kata nak jernihkan suasana. Contoh dia umumkan darurat tadbiran ke apa panggil MKN ambil alih kerajaan ke, contoh. Lepas tu diumumkan stimulus baru, contoh dinaikkan BPN ke, contoh lain apa financial institution ni dia tak boleh buat CCRIS kepada pembayaran yang lewat bayar dalam masa 3 bulan ke. Yang tu ada disebut dalam akta-akta under COVID-19 kalau perhatilah. Cuma kerajaan tak umum je, yang macam bulan Mac hari tu, bulan April hari tu berkenaan dengan moratorium. Dia tak umum moratorium, tapi dia buat satu garis panduan dan negara tak boleh blacklist peminjam-peminjam yang tak membayar dalam masa 3 bulan. Yang tu adalah. Kita tengok macam mana kerajaan counter dia punya ni. Cuma kalau ada sesiapa yang pegang kaunter-kaunter waran, berhati-hati sebab waran ni dia kenaikan dia tinggi, jatuhnya pun banyak. Jadi berhati-hatilah kalau kita ada setakat jatuh dalam 1-2 bit ataupun 1-2 mata tu tak ada masalah. Tapi kalau kita berada di puncak, eloknya jual lah. Tapi kalau kita pegang dia punya mother share, tak
masalah sebab Malaysia ni dia tak ada tarik luput. Tak ada tarik luput. Kalau warrant ni ada tarik luput, lepas tu kita kena tukar, convert warrant to Malaysia, kena tambah duit, top up duit untuk convert lah. Kena isi borang apa semua, kena hantar apa semua. Ada dari segi apa, untuk dapat kelulusan tu ada ni lah, melibatkan urusan dengan pihak broker, pihak syarikat under warrant. Itu untuk warrant. Keseluruhannya sentimen 3 je kita boleh tengok kalau nak tengok: healthcare, transportation dengan IT. Cuma ketiga-tiga ni tengah berehat. Kita tunggu sentimen tu cantik balik baru kita masuk balik. Ni kalau bagi pelabur untuk yang nak masuk balik. Bagi pelabur yang tengah menunggu, sebab tu saya suruh tengok SNR. Kalau SNR kita pecah, kalau kita tak nak apa, sepatutnya kena cut loss lah. Tapi kalau kita nak tunggu, terpulang pada kita, terpulang pada trading plan kita. Saya punya counter pun jatuh hari Jumaat, bukan semua saya punya pun jatuh. Tapi saya punya ada target saya sendirilah. Saya masuk pun ke counter, walaupun counter dari segi FA tak ada masalah lah. Dari segi TA-nya akan berlaku penjatuhan juga. Hari Isnin esok ni akan berlaku penjatuhan juga, cuma tak banyak. Macam tu je. Macam kalau kita ambil contoh 80 tu, kalau dia masih lagi berakhir closing 0.08 tak ada masalah. Kalau dia jatuh di bawah 0.07 tu ada masalah sikit, bahaya. Maksudnya dia nak menunjukkan dia nak buat new low. Bila dia nak buat new low, dia dalam keadaan downtrend lagi. Maksudnya dia nak buat uptrend hari tu, dia buat new high itu sampai 1% tu tak menjadi. Fast uptrend maksudnya tak jadi. Macam pasuk KGB tu pun tiba-tiba dia jatuh bawah 0.06, dia jatuh sampai 0.055 dia membentuk support baru. Support baru pun dia follow yang bulan Julai, jauh sangat. Tu agak membahaya sedikit. Cuma sebab dia counter Malaysia, jadi kalau kita nak simpan tu, yalah, ikut lama tunggu dia naik. Tapi kalau kita kat loss awal-awal, kita boleh cari counter lain. Itu kelebihan kat loss lah. Kita mengurangkan lagi kita punya risiko terhadap pelaburan yang kita buat. So untuk minggu kita nak perhati market. Betul ke dia market tu akan jatuh seperti March? Saya pandangan peribadi bukan, tidak. Cuma berlaku kejatuhan tu ya, tapi tidak berlaku macam bulan March ke bawah. Maksudnya kejatuhan sebenarnya berlaku daripada bulan Julai 2019, indeks Malaysia. Dia jatuh sampai bulan March tu dia nak tukar trend daripada downtrend kepada uptrend. Cuma March tu jatuh lagi banyak sebab ialah berlaku perubahan politik kan. Jadi dia lagi besar lah dia punya kejatuhan. Ini start jatuh banyak. Ni dah pecah trend. Mula 1 Mac, 1 tahun ngang.
satu March ke March juga kejatuhan agak banyak. Dia daripada 2018 lepas pilihan raya dia jatuh sikit, dia cuba naik balik Ogos, terus dia jatuh kat sini. So aku naikkan, turun balik, lihat balik. Kita minta dia consolidate sahaja, penurunan consolidation, maksudnya dia berkumpul dalam kawasan 1480 ke atas lah, untuk dia tukar trend balik kepada kenaikan. Dia sebenarnya dia uptrend, tapi dia buat new low, jadi 3 bulan ni menunjukkan kemungkinan downtrend, kemungkinan ada. Tapi kita minta dia consolidate saja, bukan confirm consolidate. Maksudnya dia dalam pengumpulan, daerah pengumpulan bukan dalam downtrend. Okay, ada apa-apa lagi sebelum kita tamat hari ni? Kalau tengok apa sifu-sifu saham yang buat kelas yang berbayar semua duk sebut kata duk tengah bagi motivasi kepada anak buah masing-masing. Tak kira lah berbayar mahal ke berbayar murah ke, tengah bagi motivasi kepada anak-anak masing-masing. Maksudnya dia pun faham lah, dia faham keadaan market. Bukan setiap masa kita boleh buat duit. Bukan setiap masa kita boleh buat. Ada masa kita jatuh, ada masa kita naik. Saya pun baru nak bertukar trend daripada downtrend kepada uptrend. Tiba-tiba sangkut kat tengah-tengah. So soalan pun dah tak ada ni, semua down lah. Semua down. Saya faham. Tengok dalam grup pun kita tahu semua macam Mendiam. diam, tak nak buat apa keputusan. Cuma sekarang ni dari segi motivasi. Dalam melabur ni bukan kita berjudi. Kita jangan perjudikan duit kita. Kita cari ilmu. Yang penting cari ilmu. Bila kita cari ilmu, kita faham kejatuhan dengan kenaikan ni perkara biasa. Macam mana kita nak keluar, kurangkan risiko. Barulah orang kata apa yang kita buat tu kita rasa puas hati. Betul. Banyak kota Astino jatuh. Tak nak dia. Cuma saya dah bagi tahu tadi ada 3 ni perhati, 3 perkara ni, tapi dia memang jatuh lagi. 3 ni perhati sebab ni adalah sentimen ataupun catalyst untuk new lepas dia berehat, seperti SCI berehat untuk kenaikan baru, kenaikan yang fresh lah. Bila ada kenaikan fresh tu, kenaikan dia tinggi sikit lah. Lepas tu yang lain tu agak slow sedikit. Kecuali saya lihat construction mungkin walaupun slow, mungkin ada kenaikan lagi dekat construction. Tak tekanan ke atas construction tu masih ada lagi. Walaupun sekarang tekanan menjual, tapi tekanan untuk membeli tu masih ada. Wallahualam, kita tengok nanti Bumi Malaysia lah. Kalau nak tengok semua merah saja, boleh tengoklah merah saja. Tengok je merah. Yang penting kita tengok trading plan. Plan ni at least kita tengok bacaan SNR kita. SNR dia. Tengok entry price kita. Kita tengok target price kita. Kalau support tu dah pecah dekat kita punya support tu dah pecah, tengok apa kita punya keputusan. Kalau kita nak hold lah. Kalau kita nak cut loss lah.
Bergantung. Ada orang cut loss 10%, ada orang cut loss 5%. Kalau counter-counter yang melibatkan bawah 30 sen ni biasanya cut loss dia besar. Lebih 50% pun ada. Bergantung. Trading plan 3 ni je penting. SNR, entry price, TP price. Tak ada yang lebih-lebih. Dah sarapan ke semua? Belum sarapan lagi. Rasanya boleh sarapan. Jangan risau. InsyaAllah kita doakan KLCI ni tidak jatuh seperti bermula Mac 2019 sampai Mac 2020. Kita nak macam tu. Mungkin dia dalam consolidation sahaja. Kita nak consolidation, maksudnya dia dalam pengumpulan sahaja. Pengumpulan untuk buat new high. Tak nak dia jatuh merugi. Okay, saya rasa tu sahaja untuk hari ni. Kongsian untuk hari ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh sambung dia bila masa. Sebab biasa orang tak minat nak tengok saham ni, saya rasa minggu depan tak ada orang minat. Tak ada orang nak minat sangat. Bergantung kepada kerajaan lah, macam mana dia menguruskan situasi orang kata situasi yang genting ni lah. Dalam keadaan COVID yang makin meningkat, semalam 1,200 lebih kan, all time high. 1,200 lebih. InsyaAllah kita doakan semua selamat. Dan kematian pun semalam tak silap saya ada 7 orang, 1 dekat Penang, 6 dekat Sabah. 6 dekat Sabah. Dan semoga baik-baik insyaAllah. Itu sahaja untuk hari ini. Moga Allah berikan petunjuk pada kita lah, apa plan kita. Allah berikan kita hati yang tenang apa semua menghadapi apa yang tak. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.